Subhanallah. Tuan-puan sekalian, Nabi pun manusia biasa seperti kita. Ada perasaan marah, ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa, ada perasaan cemburu. Subhanallah. Perasaan yang sama, tak ada beza. Walaupun Nabi Muhammad SAW seorang Nabi dan Rasul. Ahsanun Nabiyyin, Ahsanul Khaliqin, Ahsanun Nas. Sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik makhluk Allah Nabi Muhammad SAW. Kan seindah-indah. Bahkan Rasulullah SAW hatinya telah dibasuh sebanyak 2 kali kan. Ketika kecil, ketika berada di rumah Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah berlaku dah peristiwa pembelahan dada. Kan dibersihkan dada Rasulullah, dimasukkan hikmah. Kemudian ketika peristiwa Isra' Mi'raj juga berlaku sekali lagi pembelahan dada. Dan kita tahu qarin Nabi SAW, hadis yang kita bacakan semalam, telah diislamkan Allah. Yang menyuruh kepada kebaikan saja. Qarin tu di kalangan jin tu sejak lahir qarin Nabi, dia bukan menyuruh kepada keburukan. Pun begitu Rasulullah juga ada sifat marah. Masya Allah. Apatah lagi kita tuan-puan sekalian. Ya Allah, hari-hari sudah pasti, saya tak pasti. Mungkin kalau yang duduk seorang-seorang kat rumah, dia tak ada sebab untuk marah lah. Dia duduk seorang-seorang kat rumah ataupun dengan pasangan dia, mungkin dia tak ada sebab untuk marah. Kalau dia buka FB ke apa, mungkin ada sebab jugalah dia nak marah. Tapi kalau dengan anak-anak kecil ni, banyaknya lah sebab nak marah tu. Kan, macam-macam lah tuan-puan sekalian. Samalah di tempat kerja, berurusan dengan orang ramai. Kita sangat terdedah untuk sukar untuk mengawal marah tu. Nantilah kita share macam mana kan. Cuma marah Rasulullah adalah bertempat. Marah Rasulullah diberi pahala. Dan kita akan tengok daripada hadis ini bagaimana Rasulullah menguruskan perasaan marahnya. Bahkan tuan-puan sekalian, marah ni memang fitrah. Tak ada siapa yang kata Ustazah ada tip tak nak buang rasa marah. Tak ada tip. Dan memang tak boleh buang sifat marah tu, tak boleh buang. Kalau dia kata dia tak pernah marah, itu bukan manusia, itu malaikat. Tuan-puan sekalian, itu malaikat. Sebab fitrah marah ini fitrah yang Allah ciptakan bersama ciptaan manusia. Marah hanya boleh diurus, bukan boleh dibuang. Tak boleh dicampak, tak boleh tak ada. Bahkan marah ini ada tingkatannya, tuan-puan sekalian. Dalam satu hadis Nabi ataupun kalam ulama yang berkenaan dengan yang disebutkan, marah tu ada 4 kategori tu. Ada marah, cepat marah, cepat marah, cepat sejuk. Lambat marah, lambat sejuk. Itu yang paling teruk. Cepat marah, lambat sejuk. Itu yang paling teruk, tahap marah paling teruk. Dia cepat marah, tapi nak sejuk tu lama. Mudah cepat marah, nak sejuk tu lama. Ada pula yang lambat marah, cepat sejuk. Ini yang terbaik. Dia jangan-jangan marah. Susah dia nak marah. Lambat marah. Maksudnya bukan mudah. Kalau benda yang betul-betul marah, baru dia marah. Tapi dia cepat sejuk. Masya Allah. Kemudian yang keempat pula, dia lambat marah, dia lambat sejuk. Tuan-puan sekalian. Jadi yang paling buruk, cepat marah, lambat sejuk. Yang paling baik, lambat marah, cepat sejuk. Nanti kita tulislah tu. Kalau siapa yang dah confuse. Confuse 4 tu. Macam dekat-dekat je. Tak apa, nanti kita tengok. Saya tak ingat itu kalam ulama ataupun sumber daripada hadis. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Masya Allah, marah hanya boleh diurus. Bahkan marah ada ketikanya haram marah. Berdosa bila marah. Yang kedua, makruh marah. Yang ketiga, sunat marah. Sunat. Kalau marah dapat pahala. Yang keempat, wajib marah. Wajib marah. Yang keempat, wajib marah. Tak marah berdosa pula, tuan-puan sekalian. Saat Nabi dihina, tak marah. Okey, relax, senyum. Subhanallah. Tapi marah yang macam mana? Tulis, nasihat betul-betul, bagi teguran. Kalau tak nak dengar juga, buat report polis. Bukan pergi pukul sepak terajam, tak. Itu kata marah perlu diurus. Siapa yang ketika Nabi dihina, Islam dihina, keluarganya dihina, kan dengan hinaan yang tidak benar, kemudian dia tak marah, boleh jadi tak marah itu jadi dosa. Kemudian harus marah. Marah pun tak apa, tak marah pun tak apa. Macam itulah tuan-puan sekalian, hukum taklifi. Marah juga ada kait. Maksudnya dengan hukum taklifi boleh berubah-ubah.